saya memang sangat-sangat, saya nak katakan, saya percaya semua orang ni sayang dengan orang tua. Saya percaya semua orang sayang dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita, orang-orang yang lebih susah daripada kita. Saya percaya semua orang dalam ni. Saya tak kisahlah dia nak bagi berapa ringgit, RM50 ke RM100 ke RM200 pun saya tak kisah. Saya tak kisah pun. Itu saya tak ada masalah. Tapi percaya ataupun tidak, bukan dia cakap God send me to help, kan? Maksudnya kat situ saya tak pandai pasal orang putih. Dia cakap Tuhan hantar dia untuk bantu korang semua. So, masa dia bagi ceramah lah, sebenarnya dia silap sama sekali. Allah SWT hantar pakcik tu untuk menguji dia. Sebenarnya dia tu sedang diuji. Percaya ataupun tidak, itulah dia ujian yang dia terima pada masa tu. Nak tengok dia okey ke tak ikut. Dia okey ke tak ikut. Dia okey ke tak okey. Dia okey ke tak ikut. Maksudnya macam tu lah. Yang saya percaya dia memang tengah diuji masa tu. Tuhan bukan nak uji pakcik tu, Tuhan nak uji dia sebenarnya. Percaya ataupun tidak. Kita ni semakin kita berada di atas, Tuhan, kalau kita, Allah SWT ni kadang-kadang memberikan kita, senang je konsep ni. Saya tak nak menyentuh pasal isu agama sangat. Senangnya, kalau kita berada di atas, Tuhan akan hadirkan orang-orang yang susah untuk kita bantu. Sebab kita berada di atas, kita kena bantu orang-orang yang bawah. Kalau semuanya senang, siapa yang kau nak bantu? Siapa yang kau nak tolong? Betul tak? Itu maksud saya lah. Kalau semuanya jadi pengusaha, kalau semuanya jadi ahli perniagaan macam kau, siapa yang nak bantu gelandangan? Siapa yang nak jadi gelandangan? Tak siapa pun. Tapi mungkin itu adalah, gelandangan ni wujud, mungkin adalah untuk ujian-ujian kita yang mungkin tidak menjadi mereka. Dan mereka tu adalah ujian buat kita sebenarnya. Saya tak pandai. Tapi apa yang saya nampak pada hari ni, itulah dia. Kalau saya salah, saya minta maaf. Saya betulkan saya. Tapi yang saya nampak itu, macam sama juga macam kau berniaga. Siapa ke nama dia, saya pun tak tahulah. Saya pun tak tahu siapa tu. Dia sama juga macam dia berniaga. Tak silap saya dah tengok dia macam berniaga ubat kurus. Dia berniaga ubat kurus, tak silap saya. Tak silap saya lah, dia berniaga ubat kurus. Okey, kalau dia berniaga ubat kurus, contohlah ambil benda simple. Kalau kau berniaga ubat kurus, semua orang kau bawa berniaga, siapa yang nak pakai produk kau? Kalau semua dah berniaga produk kau, siapa yang nak pakai produk kau tu? Ibaratnya macam tu lah. Kalau kau dah senang, siapa yang nak menolong orang susah ni? Engkau lah. Kalau kau rasa kau nak tolong, kau tolong je. Nak jadi baik je. Buat je benda baik tu. Jangan kau nak bertikaikan orang tu, kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni. Bukan itu masa dia, bukan itu tempat dia. Dengan orang yang dah berumur macam tu, engkau mengharapkan dia mengejar kejayaan lagi. Inilah masanya engkau nak bantu dia. Marahkan situasi sekarang ni lah, itu je. Tak kisahlah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Dalam ni saya salah, saya minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya pun banyak kurangnya. Tapi apa yang saya nak betulkan hari ni, yang saya rasa benda tu kena betulkan. Allah sedang uji awak tu sebenarnya. Bukan Allah hadirkan awak untuk membantu dia. Allah sekarang tengah uji awak. Allah hadirkan pakcik-pakcik ataupun orang-orang gelandangan ni di hadapan kamu untuk kamu bantu dia orang. Bukan kamu buat macam tu. Saya tak pernah macam ni. Tapi saya geram pasal yang kena tu ibarat macam bapak-bapak saya. Apa pandangan dia first time? Semua orang kau nampak semua peniaga ke? Semua orang kau nampak semua tu businessman ke? Dengan pakcik umur macam tu yang mengharapkan datang. Tak kisahlah kau bagi RM50 pun. Jangan cerita kau bagi RM50. Aku bagi buat show pun aku bagi juga.
Sebab kadang-kadang itu rezeki kita. Sebab dia berani, kita bagi awak RM50. Itu terpulang awak. Itu terpulang awak. Tak ada masalah. Oh ya, memang ini senaman tangan. Memang senaman tangan. Itu dugaan awak, bro. Dugaan awak tu sebenarnya. Allah Akbar. Dugaan awak tu. Ya. Apa? Tak yang baru-baru ni. Apa sebenarnya yang dia harapkan dengan pakcik-pakcik bila datang kat tempat gelandangan, datang tempat transit gelandangan, yang orang gelandangan tu datang adalah untuk mungkin ialah dengan semangat yang dia bagi, mungkin dia menjentik semangat orang gelandangan tu untuk maju ke depan lagi, insya-Allah. Mungkin itu mungkin satu senjata yang memang awak ada dan awak tahu. Tapi kenalah, jangan mengharapkan orang yang datang, yang awak datang di pusat gelandangan tu adalah orang yang ready untuk meniagakan barang awak. Yang memang nak, aku nak cari duit tambah, duit tepi, duit ni. Tak. Itu lain, orangnya lain. Awak kena kenal situasi, awak kena kenal environment ataupun orang-orang yang datang masa tu. Bro, orang yang datang nak minta sumbangan, engkau sekolahkan untuk korang ni perlu berjaya. Korang ni kena terus ke hadapan lagi. Korang tak kena, bro. Allahu Akbar. Saya sedih pasal yang saya sedih pasal orang tu bayi-bayi bapak saya. Itu saja. Bayangkanlah yang kau sekolahkan tu bapak engkau. Bayangkan itu je. Allahu Akbar. Bukan itu tempatnya untuk engkau buat motivasi, ceramah ke apa, jangan. Bukan itu. Mungkin kau nak bagi ceramah, mungkin dekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan diri dengan jaga kesihatan. Mungkin kau jaga langkah-langkah apa benda untuk mereka orang kata sambung lagi kehidupan dia lagi. Bukan sebab korang kena berjaya, Tuhan hantar saya ni adalah untuk menolong anda semua. Yes, kau tolonglah. Kau dah tahu benda tu, kau tolong. Kau tak payah cerita kat orang. Budak sekolah pun tahulah yang kau ni. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tak kisahlah, mungkin lepas ni adalah marketing untuk dia, untuk naikkan produk dia ke apa, itu terpulang pada dia, itu rezeki dia. Jadi Tuhan dah hantar pakcik tu untuk uji dia. Saya ingatkan lagi sekali kepada, ialah untuk diri saya juga, kalau saya salah, kadang-kadang kita dah berjaya ataupun kita dah ada di paras yang senang, Tuhan akan hantar orang-orang yang sepatutnya bukan untuk menguji diri dia, tapi hadirnya orang-orang macam tu adalah untuk menguji diri kita. Kita sedang diuji. Kalau kita berada di paras itu, kita sedang diuji. Aku bantu dia dengan ikhlas hati, ataupun aku nak sekolahkan dia ni. Allahu Akbar. Dah kena pula compound tak pakai. Macam mana agaknya orang yang dah selama ni jual produk dia, tiba-tiba dapat tahu dia berperangai macam tu. Rasa macam mana? Macam mana? Aku ni meniaga barang kau, kau pula berperangai macam ni. Macam mana Agak-agak macam mana? Allahu Akbar. Saya tengok video tu, saya macam uish. Dia bermain dengan God send me to help. God send me, maksudnya Tuhan hantar saya untuk bantu anda semua. Tak, bro. Allah SWT tu hantar dia orang semua tu tengah uji kau tu. Yang kat depan tengah pegang mic tu, dia tengah uji kau tu. Kau cakap apa ni dekat dia orang ni? Kau nak bantu, kau bantu je lah.
Hati nurani kau tu letak mana? Apa yang sebenarnya expectation kau dekat pusat transit gelandangan tu? Expectation kau tu. Allah uji kau, bro. Macam mana Saya cuba. Saya terpanggil buat benda ni sebab saya minta maaf sangat. Saya bukan orang yang sepatutnya nak mengulas benda ni. Saya bukan orangnya, tapi saya terpanggil untuk sebab saya kesian. Pak cik tu macam bapak saya. Tapi bila berdetap macam direntap je rasanya saya. Kalau saya kat situ saya tak tahu apa jadi tu. Tak apalah yang saya minta maaf, saya tak boleh nak orang kata untuk topik ni saya tak boleh nak live dengan orang lain sebab saya tak nak babitkan orang lain. Biar salah saya lah. Kalau saya salah mengulas tentang benda ni, saya minta maaf. Biar salah saya tak apa. Tapi saya rasa benda tu, kalau kau rasa kau nak buat baik, kau buat je lah baik. Kau rasa kau nak buat ke jalan Allah tu, gunakan cara yang betul-betul ke jalan Allah. Jangan kau gunakan perkataan Tuhan untuk membetulkan orang yang sepatutnya kau bantu. Bro, ini buat masa sekarang kau nak bantu orang-orang gelandangan ni ataupun orang-orang yang susah ni, kau datang bagi bantuan belah. Cukup dengan time-time COVID macam ni, itu je cara dia. Datang, pam. Alhamdulillah semua dah selesai. Okay, balik. Cukup. Orang lagi appreciate benda tu. Ni kau datang, kau bagi, kau bagi dengan ceramah apa bagai. Allahu Akbar. Kau mengharapkan orang respect kau macam mana? Boleh je. Tak ada masalah. Kau nak tak payah cakap pun. Kau nak bagi RM50 pun kau tak payah cakap. Kau nak sediakan dalam satu sapu surat. Pakcik, ni saya ada sedikit sumbangan untuk pakcik. Kerana pakcik berani datang ke depan. Dah macam tu cukup. Yang kau pergi malukan ni kenapa? Allahu Akbar. Tolonglah. Ini untuk diri saya, untuk semua juga. Kan, saya rasa macam yalah, direntap lah semangat macam tu. Bro, saya nak bagi tahu pada tahun 2014 saya pernah pergi ke satu, benda ni terjadi pada saya. 2014 saya pergi ada satu program bantuan untuk gelandangan, bagi gelandangan lah. Saya cakap gelandangan ni tak semuanya tak bijak macam kita. Semuanya kadang-kadang kita jumpa dia lebih bijak daripada kita. Dia lebih bagus daripada kita. Dia lebih faham apa itu erti kehidupan. Tapi dia dah tak ada pilihan. Faham tak? Dia dah tak ada pilihan. Dan memang dia macam mana saya pun tak tahu. Ada satu, saya jumpa dia boleh bercakap orang putih. Dia adalah seorang jurutera dulu. Tapi kenapa dia menjadi gelandangan? Dengar ada anak di sini. Sebab diorang tu semua ada mungkin ada satu benda sifat ke, saya pun tak tahulah. Saya pun tak tahu macam mana. Macam saya kadang-kadang balik terfikir, kenapa orang hebat seperti ni dia jadi gelandangan? Adakah pilihan dia? Kita tak tahu. Apakah yang dia kenapa dia jadi gelandangan? Dia macam tu. Sejarah hidup dia tu bagus. Dan ini untuk nasihat-nasihat untuk orang-orang yang macam ni. Kadang-kadang kita menasihatkan orang, sejarah hidup kita sekarang mungkin bagus, akan datang kita tak tahu. Please Allahu Akbar. Astagfirullah. Saya tak kisahlah siapa pun dia di mata masyarakat. Kalau tetap benda tu kesilapan, ianya tetap kesilapan. Saya minta maaf banyak-banyak.
Terima kasih semua yang komen. Sedih, memang sedih untuk orang yang buat macam tu. Dia tanya soal menyesal tak masa muda, menyesal tak masa ni. Rasanya awak belum menyelami masa muda orang tu. Masa muda pakcik tu kau tak selam lagi, kau tak tahu lagi. Kau boleh duduk kat dia 2-3 hari, mungkin dia boleh ceritakan kenapa dia jadi gelandangan. Kenapa dia, mungkin kisah silam dia lebih hebat daripada kisah kau sekarang. Sebab itulah orang cakap tak bijak tak apa, jadi hati baik. Tak pandai tak apa, hati baik. Tak kaya tak apa, senang sudah. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya boleh percayalah dia tu tahu soal adab, soal berhadapan dengan orang yang lebih tua, soal agama. Saya faham, dia mesti tahu punya. Sebab dia orang bijak pandai. Dia orang businessman. Dia faham soal benda tu semua, dia faham. Tapi dia diuji masa tu dan tak digunakan benda tu. Macam mana gunakanlah rasional dia masa sebagai seorang yang ada seorang yang memang dah tengok orang lain punya kesusahan, dah cetus kejayaan, dia mencetuskan kejayaan daripada orang susah, orang tu jadi senang dek kerana bisnes dia, dan kau nampak orang tu senang. So rasanya gunakan rasional tu, gunakan positif tu dalam situasi kau berjumpa di pusat transit gelandangan tu. Why? Allahu Akbar. Minta maaf, saya minta maaf kalau saya ada live saya pada hari ni, pada kali ini, topik ni membuatkan ada orang yang tak senang. Saya minta maaf banyak-banyak, dan ada benda yang tutur kata saya salah, kan? Itu yang kurang baik tu semua daripada saya, yang baik semuanya daripada Allah SWT. Saya pun terpanggil benda ni sebab saya bukan orang yang betul untuk buat benda ni, tapi apa yang saya tahulah saya bagi ni. Saya minta maaf banyak-banyak dan harap benda ni akan dapat jadi tibalah untuk topik kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.